Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada bab 4, chapter 4 lah. Dalam chapter 4 ni kita ada bagaimana kita nak membina e-commerce. Step by step lah. Kita nak tengok apa dalam e-commerce ni, cara kita nak develop. Tanpa buang masa, kita terus. Okey, kita start dekat sini lah. Bagaimana kita nak start? Okey, cara dia, idea dia, apa benda. Pertama, sebelum kita buat e-commerce, kena ada benda-benda ni lah. Kita kena ada mission statement, target audience, market space, strategi, dan pelbagai jenis lagi lah. Berkaitan apa barang yang kita nak jual tadi, apa bisnes kita. Kita letak dalam ni lah. Okay. Lepas tu, contohnya kat sini lagi, kita terus lagi, kita pergi kepada money, duit lah. Duit berdasarkan business model dengan revenue model. Kita akan tengok target audience, siapa yang nak tengok. Target audience ni ada macam-macam jenis. Ada demografi, lifestyle, consumption pattern dan sebagainya. Apa yang akan guna kita punya produk. Okay. What is a ballpark? Okay. Ballpark ni kita nak kategorikan kita punya marketplace tadi. Berapa besar, berapa banyak yang kita nak. Okay. Ni lepas tu kita terus pergi kepada konten lah. Konten ni nak datang dari mana kan? Sebab kita nak buat e-commerce, dari mana kita nak datang source tu. Lepas tu kena ada SWOT analysis. Ni benda penting lah. Dalam bisnes ke dalam IT ke kan, banyaknya ada SWOT analysis. Okay. So kita ada map untuk e-commerce. Kita ada timeline. Timeline ni milestone lah. Kita nak target bila nak siap kita punya website e-commerce ni. Nak target cost berapa. Contoh kat sini lah, simple ke, nak smart startup ke, nak large ke, bergantung lah kepada kita punya tadi, target-target tadi. Apa yang dikatakan SWOT analysis pula. So kat sini kita tengok SWOT analysis, kita ada strength, weakness, opportunity dan threat. So boleh senaraikan balik lah benda ni. Map tadi yang kita present map tu macam ni. Kalau website apa? Website untuk traditional ke, untuk mobile ke, tablet. Aktiviti apa yang boleh buat dekat dalam website tersebut. Kita tengok e-commerce kita boleh buat apa. Social media dia ada apa. So boleh rujuk lah jadual ni. Kalau kita nak develop e-commerce ni dengan sistematik, pertama kena faham business objective dulu. Business objective kita apa, target customer dan sebagainya kan. Dan memilih teknologi yang betul, dia kata. So kalau jenis awak jual produk digital, kena lebih kepada produk digital lah. Kalau jenis jual produk fizikal, kena lebihkan kepada produk fizikal. Okay, main factor to consider. Ada management, ada hardware, software, design, telecommunication, resource. Banyaklah faktor-faktor yang kita nak membuatkan e-commerce ni lebih sistematik. Step dia, step life cycle. Ini apabila kita buat satu website atau e-commerce, step ni mesti ada. Ada 5 major step dia. Biasanya analysis, sistem analisis planning, design, develop atau build, building the web, building the system. Lepas tu test. Nombor 4 ni biasanya test. Kita cuba dulu sebelum kita keluarkan, atau implementation. Kita implementkan ke dalam tempat yang sebenar, real situation. So 5 major step dia. Dalam System Development Life Cycle, SDLC kita panggil, yang tadi 5 tadi, awak boleh tengok kat sini lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Analisis ni adalah benda yang mula-mula sekali sebelum kita develop atau kita nak design. Kita tengok apa yang dikatakan sistem analisis. Objektif dia, functional dia, atau fungsi apa website kita. Website kita boleh buat apa? Boleh register, boleh beli, ataupun hanya iklan. So kita tengok macam tu lah. Ni analysis, functionality dan informational requirement. Kita tengok macam ni lah. Ni adalah contoh yang dia buat lah dalam table tersebut. Contoh display goods. So kalau kita nak displaykan satu benda, kita nak tunjukkan dekat orang. Contohnya kita jual satu produk kan, nak tunjuk. Jadi fungsi dia kena ada gambar. Jadi nak ada gambar, nak ada video, kita kena ada digital catalog. Orang boleh tengok catalog tersebut. Bila kita cakap catalog, dalam catalog ni nak kena ada apa? Biasa catalog ada gambar, ada tulisan. So dekat sini lah, information dia kena ada gambar dan tulisan. Sama juga dengan benda-benda yang lain ni.
Ada banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 benda lah yang disenaraikan dekat sini. Okay, kita pergi kepada design pula. Okay. Dekat dalam kelas kita bercampur kan, dalam IT dengan dalam pengurusan. So saya tak boleh lah nak tekankan kepada IT lebih-lebih kan, nanti pening pula. So kita go through je satu persatu lah. Okay, dalam design apa kita kena buat dalam design ni? Kita nak tahu apa benda fungsi-fungsi setiap komponen. Okay, contoh kat sini, komponen dalam sistem design kita ada logical, ada physical. Ni dia dah, logic dan physical. Okay, kita tengok data flow diagram, bagaimana proses e-commerce ni. Manusia ni boleh, pengguna ni boleh register, lepas tu pengguna ni boleh membuat belian. So ada diagram dia yang kita kena design lah, kita kena lukis. Kalau physical design pula lebih kepada software komponen dan semua lah. Dua-dua ni dia lebih kepada design. Ni contoh dia, logical untuk website. Website customer, ship product, boleh tengok ni simple data flow diagram. Ini pula untuk physical design tadi. Kalau tadi ni kita kena tahu software tersebut, cara berfungsi dan sebagainya. Tapi kalau kita cakap physical, apa benda yang kita nak letak benda physical kat sini? Contohnya inilah dia, ada server ni, server apa yang kita nak guna, berapa terabyte dan sebagainya. Kabel apa kita nak guna, nak guna internet satelit ke, nak guna selular telefon ke, ataupun nak gunakan wifi. Macam-macam berfikiran dekat, macam-macam pendapat lah ada dekat dalam physical design ni. Okay, bila kita nak build sistem, maksud kita nak bangunkan sistem tersebut, kita dah ada idea, kita dah ada design dia, apa yang kita nak buat, kita pergi kepada build. Cara kita nak develop sistem tersebut, kita nak develop web. So biasanya dua. Apa itu dua? Outsourcing ataupun buat sendiri. Okay, outsourcing ni kita upah orang, hiring vendor, kita upah orang buat. Apa bezanya buat sendiri dengan orang lain buat? Kalau nak buat sendiri, awak nak buat sendiri, kena ada tim yang mempunyai kemahiran tertentu. Sebab tak semua orang boleh buat benda ni. Software yang tertentu, dan ada risiko. Risiko ni kemungkinan kita lambat siap sebab kemahiran tak cukup kan, ataupun kos yang lebih tinggi. Itulah. Okay, host, own or outsourcing. Okay, ni build. Kita nak buat website. Host ni kita nak letakkan website kita dekat mana. Ada yang letakkan dekat server yang tersendiri. Dia beli server sendiri, dia letaklah dalam server dia. Tu kos lebih tinggi lah. Ataupun kita outsourcing juga, kita cari web server yang kita boleh sewa. Ni dia dah. Apabila kita nak build website ataupun e-commerce tadi, kita kena tengok kita nak build macam mana. Kalau semua in-house, buat sendiri, server sendiri, sini. Kalau outsource untuk satu je, build tu bagi orang luar buat, letakkan dekat server sendiri. Ataupun yang mix yang ni, kita buat sendiri, letak kat server luar, kita sewa server lah. Ataupun kita nak buat outsourcing semua orang luar buat. Test, kita masuk kepada test lah, sistem test, ataupun website test, e-commerce test. Apa test yang ada? Ada unit test, system, acceptance, AB dan multivariate testing. Pelbagai jenis lah test ni. Okay. Dalam test ni, unit testing tadi kita nak test, system testing kita nak test ada bug ke tak kat sistem tersebut. Acceptance testing ni kita nak bagi pengguna rasa boleh terima ke tak. Biasanya nama dia user acceptance testing. Pengguna-guna okey, bagus, dia tak keliru, gambar yang simple dan sebagainya lah. Okey, kita pergi kepada yang nombor 4 lah. Nombor 5 nombor 5, implementation, maintenance dan optimization. Okay, kita nak apply kan benda ni. Kita nak apply kan, kita kena cakap selepas kita apply, kita tak boleh terus biar. Kita kena ada maintenance. Maksudnya apa yang kita letak tu kita kena jaga. Bila awak letak satu website, awak kena jaga. Mungkin server akan down, sistem akan down, dan mungkin ada kena serangan cyber kan, kena virus dan macam-macam lagi lah. So dekat sini kita kena ready lah untuk maintenance dan optimization. Kadang-kadang benda maintenance atau optimization ni kita boleh update lagi. Contohnya ada user kata dia nak tambah sesuatu lagi, ada benda lebih baik kita boleh tambah. Okay, kita tambah. So dekat sini lah kita akan tengok balik
Biasanya maintenance cost, nampak? Maintenance cost ni adalah penting lah. Macam development cost juga dia kata. Sebab kita nak maintainkan dia supaya stabil. Ni faktor-faktor nak optimize website. Page generation, page delivery, page content. So boleh tengok lah dia punya ni lah, segitiga ni. Apabila kita develop macam yang tadi kan, konsep asas dia, kita ada pelbagai jenis lagi konsep lah dalam SDLC. Contohnya web development methodology yang kita pakai, konsep prototyping, prototype, agile development, DevOps, component based development, web service, web services. So dekat sini dia tak explain lah kat sini. Kalau kita nak explain satu-satu, dia macam yang tadi, step 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 6, ada yang berpusing, ada yang ni. Tapi asas dia sama macam tadi, 1, 2, 3, 4, 5 daripada idea kan, idea, analysis, design, develop, kita implementation dan kita maintenance lah. Next kita pergi kepada simple and multi-tier website architecture. Okay, so dia ada pelbagai jenis lah website ni. Kalau sistem, dia kata dia lebih kepada software lah, software, machinery, task, information. Dia lebih kepada coding lah, programming lah. Kalau 2 tier, kita ada web, ada database server. Maksudnya website kita boleh letakkan data sesuatu lah, database. Kebanyakannya multi-tier lah, ataupun multi-tier. Multi-tier ni lebih banyak lah. Dia ada back-end dan legacy. Maksudnya back-end ni kita boleh guna coding ataupun front-end. Front-end ni kita guna aplikasi server tersebut lah. Contohnya kita ada Joomla, kita ada banyak lagi lah. Selain Joomla, apa nama dia, nanti awak boleh google benda ni. Ni contoh dia. Multi pula 2 tier e-commerce, user request, web server dengan database. Ataupun satu lagi, kita ada multi tier e-commerce. Kalau web dia akan macam ni, middle tier dia ada macam ni, dan back end dia. So dia ada banyak banyak layer dia. Tapi yang mudahnya biasanya kita akan buat macam ni saja, fokus kepada 2 tier e-commerce lah. Ini kebanyakan company yang besar lah pakai. Apa web server yang nak digunakan? Software apa? Ada Apache, ada Microsoft Internet Information Server. Ini kita tengok lah, benda ni lah ada software yang digunakan. Apa fungsi dia? Fungsi dia kalau HTTP tadi, receive and respond client. Ni semua fungsi dia lah. Ini macam biasa, boleh baca kat sini. Fungsi-fungsi web kebanyakannya kena dalam ni. Site management tool yang kita gunakan dekat dalam web tersebut. Dalam web server tu kena ada verify link, page still valid, identify open file, third party software. Contohnya third party software, kita ada pembayaran. Pembayaran daripada software, contohnya PayPal, ataupun kita boleh guna FPX kan. Benda ni kita kena nak letak, dia ada third party software lah. Ada yang berbayar, ada yang percuma. Dynamic page generation, yang ni konten diletak dalam database dan hanya diambil apabila diperlukan sahaja. Contoh bila kita search, baru dia akan keluarkan. Dia tak keluarkan semua benda tersebut terus ke dalam web tersebut. Dia panggil dynamic lah. Ni ada tool yang digunakan. Ni DJI, ASP, JSP, ODBC dan JDBC. Sebab apa dynamic ni bagus, dia kata? Sebab menu dia berkurang, dan murah lagi lah kos dia. Dan boleh dibuat content management system. Inilah tadi konsep yang saya cakap, content management system. Application server biasanya digunakan cara spesifik lah. Tak semua orang akan guna application server. Biasanya digunakan middleware. Daripada web server dengan database, dia tengah-tengah dia dipanggil middleware, yang hubungkan antara database dan web server tersebut. Ni e-commerce merchant server software. Ada yang function dia seperti online catalog, shopping cart. Bila awak tengok e-commerce, awak akan nampak benda-benda ni kan. Benda ni lah dipanggil merchant server software lah. Ni kebanyakan third party lah. Ada yang third party, biasa credit card apa semua ni kan. Pembayaran biasanya third party lah, sebab kita cari benda yang lebih berkualiti lah, dia punya security. Dan ditambah lagi shopping cart, merchandise, display dan order management.
Bergantung kepada size business ni. Contohnya small dengan medium size business, kita boleh gunakan Yahoo Small Business Open Source Solution lah. Sebab kita kecil kan, kecil ataupun sendirian daripada bisnes yang besar. Kebanyakannya akan guna open source lah. Sebab open source percuma kan. Nak berbayar pun kita cari yang bayaran dia lebih murah lah. Kalau mid range dengan high end ni, ni bayar dia lebih mahal lah. Apabila kita nak pilih merchant server software ni, kita nak pilih yang mana yang bagus software ni kan, yang berada di pasaran yang kita boleh beli. Ada murah, ada mahal, ada yang open source. Kita tengok benda-benda ni, list ni. Awak tick je semua benda ni, cari okey sesuai ke tak. Kalau ada, baru kita ambil software tersebut. Ni dia list dia. Jadi software ni hardware. Hardware ni benda yang kita nak gunakan. Contohnya komputer, server. Inilah capai ke tak objektif tu. So awak kena tengok lah hardware apa yang kita nak gunakan. Bagaimana nak tahu hardware tu penting ke tak, apa yang kita nak gunakan. Tengoklah speed of site. Kita nak komputer yang laju ke. Contoh customer akan access kita punya server, tapi server kita jenis slow kan. So dia kalau lagi ramai user masuk, lagi akan slow. Itu membuatkan hardware kita lemah lah. Kita akan kena tukar hardware lah maksudnya. Sama ada awak nak sewa server yang lebih besar, ataupun awak nak beli server yang lebih besar. Sebab tu ni kita tengok dia punya senarai kat sini juga. Sama macam software tadi, kita tengoklah senarai ni. Scalability. Contohnya kita nak besarkan lagi, mudah untuk kita besarkan. Kalau kita hardware ni benda sukar untuk kita besarkan bisnes, hardware boleh besar tak? So kita tengok. Kalau vertical, kita tambah individual komponen. Maksudnya bila power nak bertambah, kita tambah komponen berasingan, tambah. Kalau horizontal pula, kita upah komputer-komputer yang lain. Contohnya bukan upah lah, kita sewa lah server-server yang ada. So dia akan jadi horizontal lah. Kita pecah-pecahkan workload tu, kerja-kerja berbeza, dan kita buat outsourcing lah macam biasa, outsourcing hosting. Dia teknik horizontal dan vertical. Boleh baca kat sini. Bagaimana kita nak improvekan, nak menjadikan kita punya web ni lebih baik. So kat sini kita adalah beberapa list. Tengoklah. So kita ada cache static content. Kita tambahkan RAM, dia kata. Dan ada banyak lagi lah. Tapi ini semua kebanyakan adalah detail lah, secara detail benda ni. E-commerce site tu, yang lain kita gunakan web design. Kita ada kita kena tengok bisnes kita apa benda, dan web design kita lebih kepada kita punya customer. Contohnya macam tadilah acceptance testing tadi. Kita kena tengok customer kita nak yang jenis macam mana. Tool untuk search engine. Benda ni contohnya kita ada dekat dalam kita punya e-commerce lah untuk search. Ni antara benda yang paling penting lah. Macam Shopee kan, dekat atas tu ada magnifying glass, kaunter pembesar. Kita tekan, kita ada kotak search, kita search. So kat sini lah kita boleh nampak apa benda yang pengguna ataupun kita punya customer tak suka dalam website. So boleh tengok kat sini. Banyak benda yang orang tak suka, kena klik banyak-banyak, ada pop-up kan, tekan link crash, tak buka, slow loading page, bila kita buka slow, pusing, tak keluar juga. Out of date, content tu out of date, dah expired dah content tersebut kan. Benda-benda viral nak pergi jual kan, tapi dah terlambat. Inilah dia, awak kena tengok lah apa benda yang boleh annoying kan customer. So jangan buat lah benda ni. Lagi nampak tak boleh guna back button lah apa semua. Terdapat error typography. Ini adalah dalam table ni adalah 8 cara mudah nak berjaya dalam e-commerce design. Kena ikutlah benda ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul 8 benda. Daripada functional, information dia, mudahkan penggunaan, tak ada benda yang redundant, benda yang bertindih, 2 kali kerja kan kena buat. Mudahkan pembelian. Boleh ada multi browser, maksud kita boleh buka banyak tab lah, banyak benda kita boleh buka. Grafik yang simple, mudah kita nak tengok, dan legible text. Mudah dibaca lah teks ni, tak ada depan dan belakang yang berbeza. Ni tool tadi. Personalization tool ni. Personalize ni dia lebih kepada
setiap customer tu berlainan. Contoh personalization tu, setiap people ni, setiap customer ni dilayan dengan cara yang berbeza. Contohnya macam history, awak search kat Shopee kan, pas awak search dan ada pembelian ataupun ada like dekat satu benda tu, next time bila awak buka Shopee, dia akan suggest benda-benda yang kita akan berminat. Sebab dia dah tengok dah orang ni macam mana dia akan tengok. Dan ada customization dan cookies. Benda ni pun dia akan check lah. Sama juga macam personalization tadi. Setiap orang dia ada barang yang tertentu dia nak cari. Jadi benda ni yang permudahkan kerja mereka. Okey, kita pergi kepada polisi lah. Apabila kita nak declare, nak buat website kan, personal information yang customer, kita ada regulasi dia, ada privacy policy. Rule dia kita kena ikut lah. Tak boleh dedahkan customer punya data, tak boleh jual. Develop a mobile website atau building mobile application. Yang macam tadi untuk komputer, yang ni dia lebih pada mobile. Sebenarnya lebih kurang je, sama je. Cuma cara nak apply tu yang berbeza. Kalau dari segi ini, sebab customer dia akan install kan. Bila aplikasi dia akan install. Jadi ada aplikasi untuk Apple, ada aplikasi untuk Android. Kalau kategori kat sini mobile website, kita akan gunakan web design lah. Yang ni kita gunakan browser dalam website tersebut. Browser dalam smartphone tersebut. Kalau mobile web app pula, dia ada download sendiri, kita download sendiri. Apabila kita buka, dia lebih kurang macam browser juga. Native app, dia adalah aplikasi yang dalam smartphone semata-mata. Biasanya kalau untuk mobile website e-commerce kita tak guna lah. Dan kita ada hybrid app, jadi kita install dekat dalam aplikasi tersebut. Dan kita guna juga browser, kita guna juga HTML5 dan sebagainya. Ni hybrid. Native ni sekarang ni dah jarang lah kita guna. Kita tengok lah, identify objektif sama juga. Mobile website, mobile web app ni lebih murah dia kata. Native app boleh guna hardware, tengok, available offline. So tak logik lah kalau awak nak buat website ataupun e-commerce secara offline. Okay, ni antara benda yang kita nak tengok lah apabila kita nak design web dalam mobile, ataupun e-commerce dalam bentuk mobile. So kita tengok benda ni lah, hardware. Contohnya tak semua orang pakai smartphone mahal. Kita tengok macam tu juga connectivity. Gunakan internet yang slow, sebab biasanya smartphone apabila kita pergi satu tempat, dia portable. Tak semua tempat akan line laju. Jadi kita kena design kita punya aplikasi ataupun e-commerce ni dengan yang menggunakan pengurangan data. Tak guna data yang banyak. Display tu contohnya tulisan, button tak boleh terlalu kecil, sebab tak semua orang skrin besar dan tak semua orang skrin sangat kecil. So kena pandai-pandai lah adjust benda ni. Dia ada dia punya size lah. Kalau kita nak ikut standard dia, ada yang kita boleh ikut. Ni dia punya ni lah, design consideration lagi. Apa yang kita nak sebelum kita develop app dia. Yang ni untuk cross platform. Cross platform ni maksudnya dia boleh guna Apple, dia boleh guna Android. Dua-dua akan dapat benda yang sama. Biasa guna Objective-C, Java, ni ataupun kita guna open source lah. Kita ni biasanya dia boleh bayar ataupun free lah. Ni performance dengan cost. Kalau mobile design, mobile first design efficient. Kalau mobile website, dia tengok lah. Biasa kita nak website, benda dah ada, kita nak resize balik. Mobile web app, boleh ada browser API. Native app ni paling mahal lah, dia kata, nampak. Sebab nak buat programming apa semua kan. Contohnya game, main game. Tapi sekarang ni kita dalam bab e-commerce. So native app ni kita jauhkannya lah. Okay, so untuk hari ni kita dapat belajar tentang step by step kita nak develop e-commerce dan aplikasi e-commerce lah. Step by step ni kita haruslah ikut supaya nanti e-commerce kita berjalan dengan lancar, mengurangkan lagi kos. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.